ini saya menggunakan tepung gandum boleh, tepung high protein boleh 500 gram. Okey, gula pasir 40 gram. Okey, saya menggunakan GR Super Bake 3 gram. Garam 3 gram. Yeast 4 gram. Dan margarine 28 gram. Dan air sekali, air yang telah dicampur dengan ais sebanyak 120 gram. Ambil sekejap saya minta bantu dengan kembar saya untuk ambil air. Okey, setelah saya dah perkenalkan bahan ni, okey, saya nak proceed yang kedua. Okey, hari ni saya menggunakan food processor. Ini sangat membantu saya lah. Kalau saya nak buat makan sendiri sebenarnya saya ni adalah seorang peniaga donat. Kalau kat Keluang ni orang kenal lah dengan saya. Okey, kita start. Kita buka dulu penutupnya. Okey, mula-mula saya ulang balik, kita masukkan 3 gram garam. Okey, garam ni kita tidak boleh campur lah dengan yeast. Sebab itu dia punya musuh. Jadi kita masukkan dulu garam first. Kemudian kita masukkan tepung. Tepung high protein boleh, tepung gandum pun boleh, 500 gram. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh chat. Chat bagi tahu, nanti kita punya pembantu chat reply tu dia akan bantu kita menjawab lah. Bantu saya punya soalan tu dijawab lah. Okey, gula 40 gram. Okey, baru kita masukkan yeast 4 gram. Okay, hari ni saya boleh guna GR Super Bake. Bukan ini saja boleh guna Super Fine, K-Fine, pelembut dough, apa lagi? Bread improver, boleh guna. Cuma saya menggunakan hari ni GR Super Bake yang selalu saya guna untuk donat saya sendirilah. Okey, kita masukkan 3 gram Semua sama. Apa Super Fine ke K-Fine ke bread improver pun 3 gram sama. Okey, yang ni margarine. Saya guna margarine pelangi sahaja 28 gram. Okey, kita masukkan ke semua bahan. Okay, anda okey tak di sana? Senyap je. Ni tengah tekun ke tengok saya ni? Kalau saya masih okey cikgu. Kalau okay, saya memang saya tekun. Siapa yang okey respon dekat chat? Dua. Saya okey. Okey, kemudian air sebanyak 120 gram. Ada yang respon. Terima kasih. Terima kasih yang respon tu. Terima kasih atas kerjasama anda. Cikgu nak tanya. Boleh tanya. Air tu ais ke ataupun air biasa? Saya dah campurkan air bersama dengan ais 120 gram. Okey, kita masuk saja. Senang je. Proses ni lebur sahaja. Yang penting bahan mesti betul. Bahan mesti betul, insya-Allah menjadi. Okey, setelah itu kita mulakan proses kita menguli itu menggunakan food processor yang super hebat. Okey, kita on kan. Alright. Sekiranya dia punya bekas ni kan, kalau kita tak lock, saya tunjukkan Okey, dia ketat tau, safety. Lampu dia akan padam dan ini tak ada function lah. Kalau kita putar pun tak ada function. Jadi pastikan ni lock. Sampai bunyi. Okey, dah lock. Penutup ni pun sama, safety. Sama juga, berlaku yang sama. Pastikan lock dengan betul, baru dia on.
Alright? Okey, saya menggunakan, okey, kat sini ada 3 function. Menguli dough. Yang untuk yang tengah ni untuk buttercream ke, nak buat kek ke pun boleh. Dan yang ketiga ni, Ais batu function tu ice cair. blend. Ais batu tu cair lah ya. Okey, ais batu tu kita dah letak awal-awal, lama-lama dia cair lah. Jadi dia ke air ketul. Tapi saya dah campurkan, dah timbang 120. Jadi kalau saya nak mula kelas, dia dah mula cair lah. Okey, tapi kalau tak ada air batu, nak buat donat ni juga, guna air sejuk peti ais pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Okey, function yang terakhir adalah untuk ice blend. Lambang batu ni, ada simbol ni, ice ni, untuk ice blend. Sebab kerana apa? Kerana dia ada 2 bowl. Satu untuk uli dough, buat kek. Okey? Yang kedua tu kita ada macam blender. Blender tu boleh guna untuk blend ice. Right? Okey, hari ni saya nak guna function dough. Okey, function dough. Okey dah. Okey. Okey dah on, saya just tekan ini saja. Function yang pertama, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tunggu sampai dia sebab berapa lama nak dia ni? Cikgu. okey. Dia dah stop, kita check dulu sama ada dah elastik ke belum. Cikgu Okey, tadi kita ada yang, tengah lagi sedikit. okey, cikgu tadi ada yang tanya berapa lama cikgu nak buat sampai elastik kan? Sampai elastik. Kalau ikutkan kat sini dalam lebih kurang 20 minit. 20 minit. Tapi ni kalau bagi saya tak puas hati lagi lah sebab kita nak elastik betul. Jadi saya menggunakan power yang ada dekat sini. Speed dia. Jadi kita putarkan saja.
Okey, kita tengok dulu. Cikgu ada yang tanya, kalau guna break maker sama juga ke cara dia? Sama juga, sama juga. Mereka pun sama. Okey, saya nak putar lagi sedikit. Alright. Okey. Dah jadi. Okey, sekejap saya galihkan dulu. Okey. Kamera. Dah elastik ya cikgu? Nah, ni saya nak tunjuk ni elastik macam mana. Nampak? Okey. Tarik pun tak koyak. Okey, sebelum kita bahagikan doh ni kepada, saya punya buat satu doh dalam 25 gram. Pastikan anda sama ada dulang ke, tray macam saya ni ke, pastikan alas dengan tepung. Ayak tepung tu menggunakan tapis supaya dia halus. Okey, itu pun main peranan Okey, setelah dah standbykan tray, okey kita bahagikan dulu doh kita satu doh 30 gram lah, saya buat 30 gram. Kita kalau nak buat donat ni, kalau betul-betul elastik, insya-Allah akan jadi. Insya-Allah akan jadi. Okey, sementara saya bahagikan dulu ni, saya nak minta kembar saya yang rounding. Sebab kelas ni saya bersama dengan dia. Jadi saya nak kembar saya rounding. Lagi cepat, lagi pantas. Selalu seorang-seorang, sekarang berdua. Kerjasama cikgu ya? Ya. Cepat cikgu peace. Kalau ada pertanyaan, nak tanya sambil saya timbang ni, boleh tanyalah. Okey, rounding sampai dia jadi licin macam ni, nampak? Licin lah. Okey, cara rounding tahu kan? Tangan pasti bentuk C. Macam-macam cara. Ada yang buat macam ni kat tangan, ada yang kat bawah, dekat atas meja. Boleh, mesti ikut terpulang pada masa. Kalau yang tak pandai, ada yang buat macam ni kan, sampai licin pun boleh, tak ada masalah. Cara ikut cara masing-masing. Tapi kalau nak ikut cara saya, ada saya dengan Cikgu Nurul ni, kami rounding atas meja dan tangan mesti bentuk C, jangan angkat, mesti lekat dekat meja, rounding satu tempat, satu arah. Tak sabar Cikgu Nurul ni, saya belum timbang habis, dia dah habis. Ya, nampak dia rounding dua tangan, laju tu cikgu.
Ini kan boleh dikatakan memang kerap lah tu. Dia dah terlatih. Siapa yang dah terlatih, macam tu lah. Okey. Setelah saya okey. Cikgu ada yang tanya lepas mix tu tak perlu direhatkan Tak perlu. Itu cara saya. Itu terpulang pada masing-masing. Kalau saya tak rehatkan. Sebab apa, kejadian pun cantik. Okey. Setelah kita dah roundingkan seperti ni, nampak ya? Nampak tak? Okey. Setelah saya rounding seperti ni, saya akan rehatkan dia. Baru saya akan rehatkan dia dalam 10 minit. 10 minit untuk dia naik lebih sedikit lah. Untuk saya tebuk. Saya tak tebuk awal-awal. Saya naikkan sedikit dohnya. Baru saya tebuk dan saya akan rehatkan lagi. Dia naikkan lagi tepuk. Okey. Saya nak tunjuk. Ada saya dah standby yang dah naik dan saya dah tepuk. Ini saya tak nak tunjuk tepuk sekarang lah. Sebab saya nak kena tunggu 10 minit. Okey. Okey, saya nak tunjukkan. Yang ni saya dah buat. Nampak tak? Oh, gebu cikgu. Dia akan jadi gebu macam ni. Lepas kita tepuk, lepas dia naik separuh, saya tepuk, kemudian saya rehatkan lagi doh, dia akan jadi gebu macam ni. Alright? Ini saya dah nak boleh mula menggoreng. Okey? Cikgu tak payah lepehkan ke? Okey. Ada. Okey, saya beritahu. Ada orang lain lah. Membuatkan dia buat lepas dia rounding, dah siap semua rounding, baru dia lepehkan kiri kanan ikut yang penting bulan. Lepas tu dia terus tebuk, dia terus perang, naik pun boleh. Cuma hari ini adalah cara saya bagaimana saya menjual setiap hari dan orang sukakan donat saya. Ini tips saya bagi tahu. Dengan cara yang tadi pun boleh, lepehkan terus tebuk pun boleh. Kalau cara saya rounding, rehatkan dulu, naik separuh je. Suku ke separuh, kita terus tebuk. Masa nak tepuk tu dia kena ayat tepung atas dia dulu, atas doh. Lepas tu baru tepuk. Setelah tepuk, kita rehatkan dulu untuk dia naik sebelum kita goreng. Memang lembut, memang anak-anak suka. Macam rasa Big Apple. Ini customer saya sendiri yang komen tau, yang positif sangat. Saya pun tak sangka saya punya donat boleh cakap macam Big Apple lah. Big Apple sekarang pun tak sama macam saya buat. Ada beza. Lembut dia tu ada orang dah rasa. Ini saya punya tips dan rahsia yang saya akan kongsikan pada hari ini. Okey. Alhamdulillah. Boleh salin segala tips tu semua. Okey. Okey, saya nak tunjuk cara menggoreng. Cikgu ada yang tanya lepas buat lubang rehat berapa minit pula? Okey. 3 kali ganda dalam lebih kurang kalau cikgu lah dalam 1 jam setengah gitu lebih kurang. Dia tengok pada keadaan kita, pastikan dia bertutup. Bila bertutup, dia akan rasa bahang tau. Bahang. Saya punya dapur belakang ni adalah tempat saya buat donat. Dapur lain, dapur masak lain. Sebab tu dia rupa macam gini. Sebab tu kawasan sini, kawasan saya ni, dia haba. Banyak haba. Jadi, yang penting kena tutup. Kalau tak tutup, dia kering. Itu tips yang kedua. Kalau tak tutup tu, dia akan kering. Saya nak tunjuk cara menggoreng. Cikgu, sekejap. Ada yang tanya, cikgu tebuk guna apa cikgu? Boleh tunjuk? Tepung ni kan di mana-mana saja sudah boleh dapat. Okey, sekejap saya tunjuk. Cara tebuk lubang donat cikgu. Okey, itu saya akan tunjuk kemudian. Sebab nak tunggu dia 10 minit tu. Tunggu dia naik dulu. Okey, saya tunjuk menggoreng dulu. Nanti selepas saya menggoreng, kalau saya tengok doh dia dah cantik naik, saya akan tunjuk. Alright, boleh? Harap bersabar ya, yang mana nak tahu cara cikgu tak boleh tebuk tunjuk lubang sekarang. tu. Nanti memang takkan jadi donatnya. Dia akan jadi tak cantik lah. Kena tunggu dia naik sikit lah ya cikgu. Ya, naik sikit. Kalau naik sikit, kalau nak tengok, tunggu sebab akan jadi macam ini lebih cantik. Ya, betul. Kena tunggu. Okey, saya menggoreng menggunakan periuk noza. Cikgu tutup doh guna plastik ke? Okey. Boleh guna plastik, tapi saya peniaga tega, peniaga tega saya menggunakan
Tray ni dah ada minyak penutup. Tutup saja. Macam tu. Nampak? Nampak cikgu? Dia ada jual. Dia dekat barang-barang plastik ada jual. Okay, nampak cikgu. Okey. Jelas. Berapa nombor? 29. Okay dah. Okey. Minyak ni sebenarnya dah panas. So saya onkan balik. Saya try. Nak tahu minyak panas ke tak panas? Pastikan. Okey, ni ada bulat di tengah dia kan? Masukkan. Tengok. Nampak tak dia berbuih? Berbuih macam ni. Tapi saya nak tunggu lebih sikit. Dia dah buih macam ni. Dah boleh goreng. Jangan minyak tak panas. Minyak tak panas, donat tak cantik. Baik cikgu. Sekejap. Saya nak minta tolong ambilkan lidi. Hari ni cuaca sangat panas. Saya dah berpeluh. Sekejap Saya nak ambil lidi. Sekejap lidi. Okey. Lidi ni tujuannya sebab saya nak terbalikkan donat dough tu. Terima kasih. Okey. Kita dah boleh mula menggoreng. Pak gebu nampak? Masukkan je. Gebu sungguh cikgu. Ya, ini saya tunjuk betul-betul yang macam mana saya buat. Inilah cara saya. Rahsia saya. Untung yang join kelas hari ni. Yes, betul. Walaupun RM10 tapi tips ni mahal tau. Jadi saya sambil saya share ni, sambil saya orang kata beramal lah. Jadi orang kata bagilah tips yang free. Saya tak kisah. InsyaAllah. Siapa yang buat ni insyaAllah jadi. Saya ikhlas semua ilmu saya hari ni. Alhamdulillah. Okey, pastikan dia berwarna agak-agak coklat kekuningan, baru kita terbalikkan. Okey, baru kita terbalikkan. Lidi apa tu cikgu? Okey, ini sebenarnya lidi BBQ. Sebenarnya lidi saya ni. Saya nak tunjuk lidi saya sebenar. Nanti korang terkejut sebab saya dah menggunakan kerap kali. Sekejap. Ini lidi ni saya tunjuk cantik lah sikit. Nak tunjuk. Lidi ni beli dekat ni nak cocok BBQ tu. DIY. DIY pun ada. Tapi lidi saya sebenarnya macam ni, chopstick besar ni. Dia dah hitam ni sebab apa? Dah kena minyak panas. Nampak? DIY dia DIY. Dua-duanya ada dekat mana-mana je. Ni saya pakai yang ni kalau pakai kuali. Pakai kuali besar saya pakai ni. Yang ni saya apa Dio, saya pakailah yang lidi kecil ni. Sebab nak untuk buat rotan pun boleh. Buat rotan. Siapa tak dengar cikgu, saya rotan. Tengok. Okey. Lagi satu, kalau contoh tak ada lidi, sementara nak tunggu nak tengok hasil gorengan ni, saya belum terbalikkan lagi. Tak ada lidi, boleh guna sudir. Tapi pastikan sekali terbalik saja. Sekali terbalik saja, baru nampak doughnya cantik. Tips tu sekali terbalikkan sahaja, jangan 2-3 kali. Betul. Jadi lagi yang kedua, minyak. Kalau donat tu tak nak serap minyak, campur dengan sedikit shortening. Berapa banyak minyak awak guna tu, tengok kuantiti berapa banyak minyak, cedok je shortening tu masuk dalam minyak. InsyaAllah minyak donat tak akan serap minyak. InsyaAllah. Tips lagi tu. Yes, tips. Memang banyak tips. Saya suka share tips. Percuma. Yang penting, siapa yang nak apa? Tips. Tips banyak lagi ni banyak. Siapa nak tips lagi boleh komen. 333. Tanya lagi. Selagi masih ada berada dalam kelas ni, tanya je. InsyaAllah saya boleh jawab. Okey, saya terbalikkan. Okey, nampak ni kuning? Saya dah terbalikkan. Okey, second. Alright. Baru nampak ring dia. Baru nampak ring tepi dia. Orang kata ring tepi tu yang mahal tu cikgu. Ya, betul. Okey, lepas tu kita donat ni kena bersabar. Kalau nak makan, dia ada dua. Kadang orang panggil donat kampung. Donat kampung, maksudnya tu dia, tak sama dengan cara saya buat. Sebab apa? Sebab apa? Donat kampung dia agak, bila dah sejuk, dia akan keras. Donat saya, besok pun boleh makan lagi. Ini saya cakap betul-betul. Ini tips yang sebab dah kata orang komen 3-3 nak tips.
donat saya besok pun boleh makan lagi. Lembut, boleh simpan. Okey. Okey, bila kita dah tengok dah ada ring, dah cantik kan donat kita, pastikan anda mesti ada redai. Okey, saya akan toskan kat sini. Ni saya punya ni lah. Toskan dulu, dah agak sejuk, nak tunggu yang secondnya goreng, baru kita letak di dulang yang lain untuk kita topping ke, untuk kita buat corak apa, dekor-dekor ke, guna yang lain. Pastikan minyaknya toast. Maksudnya dah angkat kan mesti ada minyak, toast kan. Nanti lepas dia sejuk, saya akan tunjuk saya punya apa? Tekstur. Dia punya kelembutan dia tu. Okey. Saya letak atas ni nanti supaya boleh nampak. Okey, cari lidi kembasannya. Ambil pula lidi saya. Cikgu ada yang tanya, cikgu boleh di-frozenkan ke donat ni? Boleh. InsyaAllah boleh. Saya pun ada jual donat frozen dengan cara yang sama macam ni. Pastikan toastkan dulu betul-betul sejuk. Packkan. Tapi kalau saya guna pack yang macam ni. Yang saya tunjuk. Saya tak guna plastik. Saya tak guna plastik biasa, susu-susu ini saya tak guna. Sebab apa? Donat saya sangat lembut. Sampai mak saya cakap donat awak ni tak sama dengan donat kampung. Yang panjang ni. Ini saya tunjuk contoh. Jenis macam ni. Tapi atas dia tinggi lah. Yang ni tinggi. Bukan macam ni tau. Dia lekuk bulat. Yang ni saya buat donat ball. Saya jual donat ball dalam ni. Ni saya tunjuk contoh. Macam ni saya guna bekas untuk frozen. Nak tahu harga, costing sendiri. Sebab apa? Kat tempat anda, tepung yang saya guna, kalau yang saya guna ni, semua tempat ada cap diri je. Tapi bahan-bahan lain tu costing sendiri, harga sangat berbeza. Macam contoh saya guna GR. Kadang ada orang Super Bake, K-Fine, bread ibu kan lain-lain harga. Jadi kira dulu modal yang awak beli barang, lepas tu kalikan dengan berapa kilo tepung awak buat, lepas tu kalikan dengan 3, baru tahu hasil jualan. Itu je. Saya tak boleh share dengan harga saya. Okey. Cikgu ada yang tanya, jika shortening tak ada, boleh ganti dengan apa? Shortening tak ada. K-Fine? K-Fine boleh, bread ibu buat boleh? Untuk apa? Shortening tu. Oh, ini. Saya rasa yang goreng dalam minyak. Sorry, saya silap. Kalau tak ada shortening, sebenarnya dia tak ada barang lain yang boleh masukkan dalam ni selain daripada shortening. Tapi kalau tak ada shortening, pastikan minyak betul-betul panas. Pun dia tidak akan serap dough kita ni, donat kita tak akan serap minyak. Betul-betul panas. Jangan api yang slow. Mula panaskan dulu, besarkan api. Bila dah panas baru kita main api. Kena pandai. Kalau masak atas dapur kena pandai. Okey, ni saya nak tunjuk hasil saya ni. Noza lama boleh. Noza lama boleh. Noza lama guna stir fry. Noza baru sebab dia ada function. Dia sama. Cuma noza lama dia tak ada function macam ini. Dia ada stir fry, high pressure, low pressure. Itu saja. Jadi guna high pressure, stir fry. Tunggu betul-betul panas. Okey, ni donat saya. Nampak tak ada ni? Nampak cikgu. Gebu macam Cikgu Amalina. Saya makan gebu lah. Okey. Nampak tak saya teruskan atas dia ni. Okey, jangan tindis. Kena slowly. Kena manja-manja. Kalau tak nanti bila kemek dia tak ada bentuk bulat. Lepas tu dia dah tak lawa. Itu tips seterusnya. Banyak tips. Banyak tips cikgu ni. RM10 plus tips yang berharga ni. Cikgu ada yang tanya. Cikgu ada yang tanya kalau nak frozenkan tu kena betul-betul masak ke separuh masak je? Okay, kalau dalam kamera, saya tunjuk. Kalau dalam kamera ni macam nampak kuning gelap dalam kamera nampak? Lembut. Okey. Kalau boleh lagi lembut daripada warna ni. Lagi pucat daripada color ni. Yang penting dia kering. Kat luar dah kering. Maksudnya bila gorengkan nanti dia kering. Dah kering, balikkan. Jangan tunggu lama-lama. Sekejap je. Lepas tu toskan. InsyaAllah jadi. Dia akan gebu je macam ni. Tapi toskan dulu minyaknya. Cikgu, ada yang goreng. Kenapa dia goreng donat? Donat dia berkedut. Okey. Donat dia berkedut tu.
Sebab dia terlebih naik. Terlebih naik masa dia tunggu tebuk ni. Terlebih naik. Saya masak, bukan saya masak terus tak kira. Kadang saya terbalikkan. Terbalikkan yang atas ni terus ke minyak. Permukaan atas ini terus saya terbalikkan di dalam minyak. Gitu. Okey. Okey, ada yang tak faham dengan cara menggoreng? Faham Nanti dah sejuk saya tunjuk lembut dia macam mana. Lembut saya punya donat tu macam mana. Saya nak tunjuk betul-betul. Kelas ni memang saya akan tunjuk 100% macam mana cara saya buat dan menjual. Dan customer suka. Anda boleh jual donat ni. Jangan risau, anda boleh jual. Mana suri rumah tu dah ada gadget ni, buatlah. Dah ada gadget food processor, buatlah. InsyaAllah tak rugi. Kadang-kadang kalau kita dah ada gadget tu, semua benda percuma. Sebab kita dah menjual donat berapa sen dia? Tu dia ada punya modal. Sangat rendah. Saya cakap sangat rendah. Bila anda jual dengan topping, anda ada costing, sangat-sangat berbaloi, ada untung modal balik. Okey, sementara saya menggoreng. Saya nak menjemput yang second ni. Saya tak nak saya seorang je yang buat. Sebab apa? Kembar saya ni pun, cikgu ni pun sangat power lah dengan dia punya cara. Cara dia untuk mendekor kek. Kek pula dah. Mendekor donat. Jadi sementara saya goreng di sebelah ni, dia mendekor lagi sebelah saya. Sekejap Kalau ada pertanyaan, tanya saja. Cikgu Nurul pun boleh jawab. Sebab saya selalu sharekan apa yang saya buat dengan dia, saya akan share. Ambil kursi sekejap Saya ambil kursi untuk alihkan barang-barang ni. Donat tahun ni ramai yang banyak permintaan untuk buat kek hari jadi, untuk hari ibu, hari bapa. Sebab jarang-jarang jarang selalu kek. Jadi kek ni dah membosankan. Jadi anak-anak ni kadang-kadang lebih suka kepada donat yang topping macam-macam. Macam-macam tema. Kadang kartun, warna donat ni boleh buat. Alright. Cikgu, ada yang bertanya, kalau buat donat kampung, macam mana nak pastikan gula dia tak cair tu, cikgu? Okey. Lain. Kalau cikgu lebih suka guna gula snow powder. Dia memang tak manis. Macam letak dekat bombolini, dia memang tak akan cair. Sebab cikgu pun ada jual donat yang original. Maksud original tu maksudnya bergula lah. Cikgu akan selalu dengan straw powder. Orang suka sebab dia tak terlalu manis, sesedap rasa dengan donat. Dia tak akan cair. Tapi kalau guna gula pasir, di-blendkan, dia tak cair macam berair tu, tapi gulanya meresap di tepung. Di donat lah maksudnya. Jadi dah tak nampak gula, tapi rasa manis. Kalau nak pakai guna snow powder. Snow powder ataupun gula kester. Kester kan halus kan? Apa boleh. Dia tak akan cair. Okey, Cikgu Nurul telah menyediakan bahan-bahannya. Jadi saya nak beralihlah saya punya ni. Alright. Okey, berada kat saya sikit. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sekarang giliran saya lah pula kan. Untuk mendekor. Saya akan tunjuk kepada anda bahan-bahan yang perlu untuk buat donat tawa. Yang pertama, bahan utama dia. Mestilah tawa dia. Nampak tak? Tak nak tanya ke kat mana saya beli ni? Yang tawa dia ni saya beli dekat kedai pengantin. Untuk mereka hias tu kan. Saya beli kat sana. Lepas tu saya dah wrapping dengan plastik. Dan baru saya akan
Dekor donat lah, letak donat kat sini. Okey, ini bahan utama dia. Yang bawah ni papan kek lah. Okey, kemudian topping yang saya pakai adalah coklat masakan. Ini adalah coklat warna putih yang saya letak pewarna pink. Dan yang saya pakai hari ni 2 warna je, pink dan purple. Kan? Dan atasnya saya letak ni lah hiasan dia. Nampak ini pink dan purple. Okey. Dan semestinya adalah donat gebu-gebas. Okey. Pastikan anda kalau nak buat donat tahu ni guna coklat coin. Jangan guna coklat yang dah siap. Sebab apa? Kalau takut yang dah siap, letak je dekat ni, meleleh macam air hujan. Dah. Jadi hari ni saya dengan Cikgu Nurul ni guna coklat coin. Dia nama Berries. Dia nama Berries. Dah coklat campur apa-apa ni. Coklat Tak ada. campur apa-apa. Campuran. Melainkan pewarna makanan. Okey, baik. Alright. Okey. Macam biasalah kan, kita nak celup coklat tu kan, biasa macam ni. Okey, tak perlu dalam sangat ni sebab apa? Kita akan pegang donat ni tau. Okey. Cukup sekadar macam gini saja. Tak di dalam nanti. Okey. Okey. Saya buat lagi untuk warna purple. Okey. Ikut pada cita rasa masing-masing lah nak warna apa. Ikut kreativiti masing-masing. Ikut kreativiti masing-masing. Okey. Lepas dah topping tu, biarkan di dalam dulang dulu bagi dia sejuk dulu. Supaya coklat dia akan mengeras. Supaya kita senang nak dekor. Untung kalau buat kelas sama-sama, saya tak banyak cakap sangat. Kalau saya buat kelas seorang, saya kena cakap kan. Sekarang saya ada pembantu untuk cakap. Kan, kita sama-sama buat kelas, seronok dah sikit. Biasa kalau buat kelas seorang, kita seorang kat rumah. Anak-anak tak ada. Okey, kita buat topping ni dulu macam gini. Okey, kemudian saya akan tunjuk dekor lah. Kita minta suami Cikgu Amalina tolong zoomkan dekat donat ni. Okey. Okey, kalau untuk yang warna purple ni, kita akan letak lawan dia pink. So kita hiaslah macam mana kita nak hias kan. Budak-budak suka ni macam-macam lah kalau kita hias coklat ke kan atas dia. Memanglah lajulah habis. Kan? Okey, ini yang warna purple kita lawankan dengan warna pink. Okey, mudah je sebenarnya buat donat tower ni. Kena ada tips je. Tips cara nak dapat donat yang lembut kan. Okey, untuk yang warna pink ni kita letaklah hiasan warna purple campur-campur pink ni putih. Nampak cantik cikgu Memanglah cantik kan. Itulah sebab itulah Cikgu Amaya kata untuk tahu costing ni anda kena kira sendiri sebab bahan-bahan dia lain tempat lain harga. Betul tak Cikgu Dila? Ya betul cikgu. Dekat saya sini dekat Muar harga ada tinggi sikit kot. Kan. Okey. Okey, lepas kita dah topping, okey, sebenarnya kan donat tower ni dia macam-macam tau. Ada yang tema hero kartun tu kan. Ada yang tema princess, ada yang tema zombie. Tapi hari ni saya buat ni lah Sofia. Anak-anak memang suka kalau tema Sofia ni. Okey, lepas saya dah dekor macam ni. Okay, saya tunjukkan macam mana cara nak cocok. Nak cocok dekat tower ni. Okey. Sementara tu saya alihkan dulu coklat-coklat. Nanti saya akan sambung. Okey, saya tunjuk dulu pada kawan-kawan semualah. Okey, nampak tower saya? Nampak. Okey, cantik.
Okey, terutama sekali kita mesti ada pencokil gigi barulah. Jangan pakai yang dah cokil gigi. Nanti lain pula perisa donat dia kan. Okey. Okey. Pencokil gigi dia macam-macam saiz. Kalau boleh cari yang agak tebal sedikit lah macam ni. Ada yang halus-halus sangat. Sebab kalau halus takut donat tu tak dapat nak menampung. Okey. Cikgu ada yang minta share tips kira kos sekali lagi cikgu. Untuk kira costing, anda kena darab dengan 3. Kenapa kena bahan-bahan mentah tu dah kira semua darab dengan 3. Tapi barang mentah tu berapa gram yang anda guna untuk satu dough. Contoh. Lepas tu darabkan dengan 3. Apa yang 3 tu? 1 tenaga. Kita penat-penat kuat, bersenggang mata, tenaga kan. Yang kedua current, air. Dan yang ketiga bahan-bahan mentah. Jadi darabkan dengan 3, nanti anda tahu anda punya kiraan costing tersebut. Okey. Jelas Cikgu Dila? Jelas cikgu. Okey. Cikgu tak boleh nak kirakan untuk anda sebab bahan-bahan cikgu dengan bahan-bahan anda berbeza. Okey. Tak sama tempat, tak sama harga. Berbeza tau. Yang ni dia macam basah lagi. Okey, ni dah kering. Dah kering macam ni barulah kita boleh start lekatkan di kita punya ni lah. Okey. Okey, kalau boleh jarakkan sedikit. Biar atas bawah. Okey. Jarakkan sikit lah macam ni kan. Okey, lepas tu kita cocok donat kita. Nampak? Kan? Tu bawah sikit tu. Bawah sikit tu. Saya tunjukkan lagi. Kita selang-selikanlah dengan donat yang warna pink. Okey, kalau boleh tinggikan sikit lah kan. Tolong tengok donat ni. Cikgu macam mana nak bajet jarak lidi untuk donat tu cikgu? Kena kenal pasti donat anda yang comel. Macam ni kan. Jarak dia. Gitu. Macam dalam kalau saya ikut saya punya alur jari ni dalam 2 gini kan. Nampak? 2 gini. 2 inci gini. Lepas tu bawa cocok. Gitu. Gitu ya cikgu ya. Kira ikut anggaran besar kecil donat kita lah ya cikgu. Ya betul cikgu Dila. Macam tu. Kan nampak kan? Dah boleh start dah ni. Mesti ada yang tak sabar ni. Aku nak mulalah bisnes donat tower ni. Dah dapat ilmu ni. Rugi tak? Anda rasa rugi tak anda masuk kelas hari ni? Kalau tak rugi tekan 555. Kalau tak rugi tekan 555. Okey, yang tower dia ni ada saiz tau. Bukan satu saiz macam ni je. Ada yang comel. Ada yang comel lagi, ada yang sedang dan paling besar ni. Saya minta paling besar ni. Sebab saya nak tunjuk lah. Tak kecil-kecil macam Allah tak nampak. Tak puas saya nak tunjuk yang besar juga. Macam itulah. Boleh buat duit ni cikgu kan? Ya boleh. Sangat-sangat boleh. Sayang-sayang sekalian. Kalau lawan-lawan kena ada R dengan M je cikgu Dila. RM tu bukan duit tau. R tu rajin. Kalau M tu malas. Kalau M tu besar daripada R. Bella tak jadi apa. Tak jadi apa. Betul. Mana beli tahu ni? Polis Dekat kedai pengantin. Polistrin je yang macam kita buat hantaran. Saya tunjuk zoom dekat. Ni polistrin je. Tapi pastikan anda rating dulu. Ada saiz tau, ada kecil, ada besar lagi. Maksudnya ada rendah, ada sedang, ada lagi tinggi. Tengoklah tower besar mana anda nak. Kan? Siapa rasa kan? Rasa-rasa lepas dah habis kelas ni kan? Berazam tu nak gana income dengan donat tower tu. Cuba type 1. Cikgu Amal ini nak tengok siapa yang bersungguh-sungguh masuk kelas ni sebab nak jana pendapatan, nak bantu keluarga anda. Kadang-kadang suka-suka yang jadi kita menjual. Lagilah kita dapat duit. Nampak tak? Okey. Okey, saya tunjuk yang ni dulu. Kalau nak tengok yang dah siap, kita tunggu di hujung rancangan. Dan yang tak dapat resepi, tak sempat salin resepi, anda kena stay tune. Saya nak tunjukkan hasil saya yang cantik ni, donat tower yang cantik ni. Stay tune. Kita serahkan balik pada MC Invite.
di akhir hujung rancangan kita akan tunjuk hasil kejadian donat tower Cikgu Amalna dan Amal ini. Okey, silakan balik MC yang hebat. Cikgu Dila ada tak kat situ, Cikgu Dila? Ada tak? Ada, saya ada, masih ada di sini menanti dengan sabar. Okey, kita serahkan pada Cikgu Dila dulu untuk seterusnya. Okey, kejap ya. Saya pun menanti juga ni sebetulnya selepas ni sekejap. Ke nak tunggu saya buat sampai siap ke atau macam mana? Itulah. Nurul tunjuk sampai siap Nurul. Okey, baik. Ada yang tanya tu apa coklat masakan? Coklat tu dia campur dengan apa? Mungkin ada yang terlepas kot. Okey, coklat masakan saya tiada campuran apa-apa. Tak ada campur dengan apa-apa bahan, melainkan pewarna sahaja. Coklat coin putih tu, coklat putih tu kita hanya cairkan dia saja. Tak ada campuran. Okey, kalau nak tunggu yang baru ni mungkin dia agak lama sikit. Saya ada buat yang hampir siap. Atau boleh sharekan slide untuk resepi dulu. Mungkin ada yang tak dapat lagi resepi. Okey, silakan. Double boil dia coklat. Double boil. Ya, coklat ni kena double boil dulu ya. Coklat masakan ni kena double boil dulu. Sebab coklat ni adalah coklat coin. Okey, kita tunggu pada untuk share resepi. Yang mana-mana tak sempat nak salin resepi. Cikgu, ada yang tanya shortening yang masuk dalam minyak tadi tu untuk menggoreng berapa banyak anggaran dia, Cikgu? Okey, kalau pakai periuk, satu sudu. Satu sudu, satu sudu besar. Okay, untuk hari ni saya ada buat dua jenis lah donat tower. Tapi oleh kerana donat yang ni tak cukup sebab kita tunggu yang donat baru tu sejuk sedikit. Cikgu, yang coklat masakan tu yang jenis bar boleh juga ke Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh. Kalau macam coklat bar tu, setahu saya dia kena tambah minyak sedikit. Kalau macam saya pakai coin, yang berries tu tak payah letak minyak. Okey, hari ni memang saya ada buat dua jenis tower tau. Kejap ni saya nak tengok donat saya yang tu dah coklat dia dah okey ke belum. Sebab kalau ni kita akan susun sampai dia nampak tak donat ni. Kan? Pastikan coklat dia kering macam ni tau, baru anda boleh hias dekat dia punya tower ni. Kalau coklat dah masih cair, dia akan melekat kat tangan, dia jadi tak cantik. Kiranya coklat tu kita kena biar dulu sampai dia betul-betul kering, Cikgu, kan? Ya, betul. Okey, kejap ni saya tengok donat. Saya akan tunjuk tower yang lain lah sebab tower yang ni donat dia pun belum sejuk betul. Okey. Lagi dua ke satu? Okey. Ini donat lagi tower yang lagi satu ni saya akan tunjuk untuk birthday lah. Kita untuk birthday. Okey, nampak tak? Carang. Okey, nampak tak donat saya?
Nampak cikgu? Warna Ini kuning. kuning. Ni tema saya nak buat superhero. Superhero. Okey, kita akan cocok je ni. Cikgu ada yang tanya, anggaran 1 tower selalunya dapat berapa donat? Okey, untuk 1 tower ni 9. Dalam anggaran 28 lah. Kalau dohnya 1 doh ni 30 gram. Tapi kalau besar taklah sampai banyak macam itu. Tu nampak tak superhero saya tu? Ni superhero ni, anak-anak sukalah. Batman lah, Spiderman lah kan. Kita cacak dia. Macam mana? Nanti superhero tu boleh bawa lari donat tu. Itulah. Anak-anak sukalah ni superhero ni. Anda cocok je lah mana-mana anda nak cocok. Okey. Saya akan habiskan. Siapkan. Dalam bekas. Spiderman. Batman. Biar. Okey, kalau sekiranya buat donat, ada dia punya tengah ni. Ya, ada dia punya tengah ni, boleh guna tau. Boleh guna, letak kaki keliling. Tak payah celup coklat pun okey. Tu ada yang panggil berbola donat tu. Yes, berbola donat. Cikgu ada yang bertanya, macam mana kita nak pack donat tower kalau orang order? Okey, ini. Tower ni. Dekat bakery ada jual one box yang besar, kecil, besar, sedang, tinggi. Memang khas untuk kek yang tinggi, memang boleh letak donat tower ni. Dekat bakery ada, boleh cari. Ikut saiz. Ikut saiz. Nampak kan hasil dia? Itulah donat tower. Lawa cikgu. Sayang pula nak mencekut makan. Sayang pula nak makan. Saya pun bukan sayang. Bau pun dah makan semua dah. dah biasa sangat makan donat. Tu yang badan macam donat juga ni, dua-dua. Tapi sedap cikgu donat. Ini buat minum petang ni pun dah okey dah ni. Nak buat surprisekan orang kan. Biasa orang apa buat bukit. Dia lah gitulah. Dia bukit. Banquet lah. Banquet kan. Maklumlah tak pandai sebut. Pandai tengok je. Pun boleh tau buat surprise untuk kawan-kawan. Kawan-kawan. Ni lah hasil dia. Dah nampak hasilnya. Wah, seronoknya rasa. Anak-anak lagi excited. Betul. Anak-anak apa yang dekat dengan rumah saya ni, saya bagi je. Mailah datang. Kita yang ni. Yang lagi satu tu, yang warna pink tu dah ada orang order. Yang ni saya buat lepas tu ni lah. Peserta-peserta. Kalau yang dekat boleh dapat. Aduhai. 2 jam juga saya nak ke sana ni. Itulah. Kan warna dia pun nampak menarik. Sebenarnya coklat ni dia main peranan pada dekorasi dia tau. Donat tu rasa tak berapa, orang tak ada nampak excited sangat tau donat. Dia nampak dekor tu, dia rasa mesti donat tu sedap. Kan? Kita penuhkan je apa yang ada kat sini kan.
Cikgu ada yang bertanya, yang donat yang cikgu rehatkan tadi tu, yang nak buat lubang tadi, boleh tunjuk cara buat lubang tu ke cikgu? Okey, sekejap saya tak pembantu saya, suami saya sendiri ambil yang saya peram tu. Sekejap, nanti saya akan tunjuk. Okey, sabar. Ramai nak tengok ni. Cikgu Itulah. tebuk lubang tu. Tu yang penting tu teknik tu. Kan? Okey, Kadang-kadang sabar. ada orang tebuk lubang, bila dia mengembang, lubangnya tertutup. Okey. Nak tahu tips lagi tak? Cikgu Nur Amal ini nak bagi tahu ni. Kalau nak elakkan daripada donat kita punya lubang tu, donat punya lubang lah kan. Tertutup, pastikan anda kebanyakannya yang buat, bila dia rounding, dia akan terus linyik roll. Dia roll terus tepuk. Ada yang macam tu. Itu kadang-kadang kuncinya bila dia naik, dia kembang macam badan kita lah. Bila kembang macam gitu kan. Kembang tak nampak lah yang boleh je kan. Jadi bila kembang lubang dia akan tutup. So teknik kami ni buat donat, bila kita rounding dulu. Kita buat rounding dulu. Bila kita dah rounding, kita naikkan dua kali ganda. Sekali ganda lah. Sekali ganda. Lepas tu kita terus tebuk. Dah tebuk, kita akan tunggu dia naik lagi. InsyaAllah lubang dia tak tutup lah. Itu teknik kami lah. Tips yang kami bagi ni. Harap-harap bermanfaat lah kita punya kelas untuk hari ini. Untuk anda lah. Harap anda boleh dapat menjana pendapatan. Kami halalkan resepi-resepi kepada peserta-peserta yang join pada hari ini untuk anda buat bisnes. Okay? Biasa kalau nak buat kelas macam ini, untuk dough donat dia je, harga lain. Untuk buat dough macam mana dia kembang. Untuk dekor dia, harga lain. Betul tak? Siapa setuju, tekan dua. Saya nak tengok. Jadi hari ni kita hanya, yuran kita mampu untuk para di rumah lah untuk belajar. Hanya dengan RM10 sahaja. Anda rasa rugi ke? Rugi sangat. Sangat-sangat beruntung anda dapat tips kan yang ikhlas diberi oleh Cikgu Amalina kan. Banyak tips yang anda dapat. Biasa kalau kelas PJJ untuk dekor-mendekor ni, dia tak adalah bagi semua tips. Dia akan invite anda suruh join kelas lain pula untuk dapat tips yang menarik. Okey? Macam mana? Boleh tunjuk. Okey, kita boleh tunjuk untuk tebuk donat, tapi hanya boleh tunjuk satu sebab dough dia tidak berkembang lagi. So, dia tidak berapa yang kita nak lah. Tu biar situ. Okay, nanti kamera tunjuk situ lah. Okay, Cikgu Amaina ni tak topping coklat. Boleh lah kan, asal jadi. Yang ni Paul, kadang-kadang orang tua dia suka makan yang kosong. Jadi kita selitkan. Sambil-sambil budak boleh makan ni, orang tua pun boleh rasa. Betul. Cik Hawa. Okay, kejap dari Cikgu Amalina akan tunjuk. Okey. Kalau macam ni, kalau macam ni, dia tidak berapa, bagi saya dia tak berapa kembang yang mengikut kepuasan hati saya. Tapi saya boleh tunjuk macam mana. Dia kena tunggu lagi sedikit. Kan? Ini tak berapa. Tadi kan dia kecil, ini dah besar sedikit lah. Tapi saya nak naikkan lagi sedikit. Tapi tak apa, saya tunjukkan juga. Okay, jangan saya galihkan dulu. Lagi sebab saya dah siap. Okey, boleh nampak? Nampak. Kalau dekat bakery, dia ada jual tau ring ni. Nampak tak ring ni? Okey. Tapi saya, sebelum masa mula-mula saya berniaga untuk donat ni, kan ada kan tebuk donat tu, bentuk donat. Yang bulat, nanti saya tunjuk. Kan ada macam ni.
Jadi saya tak beli lagi tau yang ring ni. Saya tak beli lagi. Saya guna apa yang ada di rumah. Jadi saya pun patahkan yang tengah dia. Tapi saya dah banyak lah. Saya patahkan apa yang ada. Jadi saya patahkan. Ini boleh buat tepung. Saya tunjuk 1 atau 2 dos saja sebab dia belum naik lagi. Okey, ini tepung. Tepung ni saya pakai penapis. Penapis ni. Untuk dapat tekstur yang halus. Okey, kita tepungkan dulu. Okey, tepungkan dulu. Kemudian okey. Sekejap. Lagi satu saya ada guna nozzle. Nampak untuk kek tapi saya guna belakang dia lah. Belakang dia. Sebab kan dia kecil, kecil lagi ni. Saya nak kena tunggu lagi sedikit. Tapi kalau kalian nak tengok saya tepuk je. Tepuk je macam ni. Okey. Okey, lagi sekali. Dia comel, jadi dia terikut. Jadi yang ni letak tepi. Okey, bila saya dah tepuk macam gini, saya akan biarkan dia akan naik gepung macam tadi. Tapi oleh kerana ni comel lagi, saya tunjuk contoh saja. Okey, faham tak? Okey. Faham cikgu, faham. Ni saya kena rehatkan lagi. Baru saya akan tepuk lagi. Alright? Okey, saya nak tunjuk saya punya donat yang lembut tu yang dah siap goreng. Ini dah faham ni, saya ketepikan dah faham cikgu. Jadi tak perlu dipenyek-penyekkan lagi ya cikgu ya. Biar je gitu. Sekarang. Piring. Okey, saya nak tunjuk kejadian donat sebelum saya topping. Dia baik baru rasa saya tak hancur tau. Cikgu Maria ni. Nampak donat ni? Ni yang saya dah. Cikgu ada yang tanya pewarna coklat, cikgu guna pewarna coklat brand apa? Okey. Dia nak ikut cikgu yang ajar juga. Untuk coklat. Untuk donat tower saya guna ni saja. Okey, untuk tower saja. Tapi kalau donat yang saya jual, untuk donat fancy, okey, kalau untuk yang saya jual, saya guna coklat ni yang dah sedia ada cair. tak payah boil. Tak perlu lagi boil, tak perlu lagi buat apa-apa. Just campur minyak jagung je kalau terlampau pekat. Alright. Nampak tak? Brand Colata. Colata ke Colata ke tak tahulah. Colata. Colata. Okey, lagi satu. Ini saya guna yang ini kalau buat bonbon ini. Sebab dia lebih pekat daripada coklat tadi. Yang brand tadi. Ni brand Elmer. Elmer. Ini untuk bonbon ini sangat sesuai. Ini saya beritahu. Sangat sesuai. Tak perlu lagi boiler juga. Sebab dia dah pekat. Dia sesedap rasa. Cukup senang kita nak picit. Okey. Saya nak tunjuk hasil saya punya donat yang saya dah masak. Okay, nampak tak? Nampak. Right? Nampak? Nampak. Saya tekan. Gebu dia naik balik cikgu. Gebu. Nak tengok saya koyakkan ni? Tunjuk cikgu, tunjuk. Tunjuk. Ni dia. Lembut. Memang gebu. Jadi ikut saja resepi saya. Kalau nak jual, jangan derhaka dengan resepi saya. Kalau derhaka tak jadi. Ya betul. Okey. Alright. Siap dah kita punya donat. Dah siap dah kita punya donat tower. Tema superhero. Ini adalah birthday donat. Birthday donat untuk anak lelaki lah. Kalau yang ni yang belum siap ni, okey, ini adalah untuk saya akan buat untuk
anak perempuan. Okey. Ni saya tunggu donat saya sebenarnya. So saya rasa saya dapat saya tunjuk yang superhero ni saja dulu. Okey, insya-Allah saya akan sharekan gambar hasil yang dah siap. Okey, saya rasa okey, kami rasa ini saja perkongsian daripada kami berdua. Okey, semoga resepi kami dan cara kami ini bermanfaat untuk anda. Kalau anda ada cara anda tersendiri, anda buat dengan cara anda. Okey. Semoga ilmu yang kami sampaikan ni sangat-sangat bermanfaat untuk anda. Okey. Terima kasih dan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita serah kepada MC yang hebat. Okey, terima kasih kepada cikgu kembar kita dengan donut tower. Menyelerakan, cantik. Okey. Saya nak serahkan pada Cikgu Jihan untuk share resepi. Saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar ke suara saya? Anda dengar ke semua suara saya? Kalau anda dengar suara saya, type satu-satu. Okey, kalau semua dengar suara saya, so okey, anda semua tengok tadi kelas macam mana untuk petang ni. Anda rasa okey ke tak okey ke? Anda rasa sangat berhati ke? Anda rasa sangat untung siapa yang join kelas untuk petang ini? Anda boleh type ke ruang chat siapa puas hati, anda type puas hati sangat bagi love pada Nurul Amalini dan juga Amalina. Okey. Okey, so rasa siapa yang rasa berminat nak jadi macam Cikgu Amalina dan juga Cikgu Amalini tengok kita sangat berhati Kalau anda kat sini kalau pergi bayar agak-agak anda rasa berapa yang anda mampu nak bayar pada Cikgu Amalini dan Amalina juga yang dibagi beliau tip dengan penuh keikhlasan hati untuk anda semua belajar pada petang ini. Anda rasa kalau pergi belajar kat luar agak-agak bayar berapa? Agak-agak lah bagi tahu harga agak-agak rasa berapa boleh dia punya dengan dia bagi tip dengan yang respi beliau menjual cari pendapatan dia bagi respi pada anda semua hari ni. Agak-agak rasa berapa yang ada rasa ke RM10 tu yang bayar tu rasa baloi ke atau rasa patut lagi bayar lebih berapa agak-agak rasa anda semua? Betul. Sebenarnya kalau saya juga kata bila belajar mana-mana pergi walau satu respi sahaja pun kalau anda nak dapatkan satu respi pun hanya kalau kata anda belajar siapa yang selalu ikut kelas mungkin PJJ anda akan bayar satu respi RM20 itu adalah paling murah tapi sekurangnya RM50. Tapi anda dapat belajar dengan respi yang sangat menarik hanya bernilai RM10. So anda sangat beruntung belajar untuk petang ini. Okey. So saya nak share sedikit untuk ini adalah kami punya tim untuk macam mana cikgu-cikgu tadi anda nampak hebat tak untuk boleh buat sendiri dan boleh cari pendapatan dan juga kami cari masa trainer. So siapa yang berminat nak jadi trainer kami, nak jadi kami punya tim. Nak jadi ini adalah kami punya tim semua dan kami punya sifu. Sekejap
Okey, siapa yang berminat siapa yang berminat nak jadi kami punya trainer, anda boleh join dan boleh ajar anda cikgu yang bawa untuk macam mana nak jadi trainer dan kami macam mana nak jadi tim kami. Jadi insya-Allah anda punya cikgu-cikgu akan guide yang siapa yang bawa anda dalam Zoom untuk petang ini, okey? Sekejap ya, sekejap. Okey, kalau siapa yang berminat jadi kami punya tim, so anda adalah perlu bayar hanya yuran RM50, okey? Yuran RM50 tu untuk kami untuk pendaftaran jadi ahli MA RM20 dan juga untuk anda join kami punya setiap belajar atau anda nak jadi seorang tim kami, anda mana-mana kelas anda boleh join dengan percuma. So itu adalah yuran RM20 sahaja, okey? So siapa yang berminat boleh PM cikgu-cikgu anda yang bawa untuk petang ni, anda boleh join dan juga anda boleh cari pendapatan sendiri. InsyaAllah cikgu-cikgu juga akan mengguide ke anda mereka semua yang join untuk petang ni. So hari ni kita akan bagi resipi hanya siapa join untuk kita punya Zoom petang ni So anda pastikan simpan resipi ni. Kami juga tidak benarkan resipi ni share pada siapa-siapa kerana tidak adil. Pasal hari ni kami bagi resipi siapa yang betul-betul berminat nak join So kalau kata kawan-kawan anda juga berminat nak join kami punya kelas, anda boleh ajar untuk join kita punya kelas, insya-Allah mereka juga akan dapat resipi. Tapi hari ni kita akan bagi resipi, so anda memang bertuah dapat resipi-resipi yang sangat best lah, so anda boleh cari pendapatan sendiri, okey? Okey, so ini adalah kita punya resipi untuk petang ni. Anda boleh screenshot atau boleh ambil gambar. Ya, boleh ambil gambar resipi untuk kita punya resipi donat tawa, okey? Okey, saya bagi masa 1 minit. Anda boleh semua ambil gambar. Okey, semua okey kah? Kalau anda semua rasa dah screenshot, anda boleh takut guru atau okey saya dah screenshot supaya saya nak ni. Okey, alhamdulillah, so semua dah dah ni dah ambil gambar kan. So alhamdulillah. Okey, so alhamdulillah semua dah dapat resipi dan juga semua dah dapat untuk petani ilmu sangat-sangatnya manfaat pada anda semua. Jadi apa yang anda perlu buat, ikut saja resipi apa yang cikgu bagi. Anda jangan orang kata apa deraka pada resipi. Anda kalau pandai-pandai ubah, tak jadi jangan salahkan cikgu. Tapi insya-Allah cikgu apa yang ajar anda ikut, mesti anda akan berjaya dan anda akan boleh buat. So itu saja daripada saya serahkan MC yang hebat. Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada Cikgu Jihan atas perkongsian hari ini. Dengan resepinya, harap semua dah dapat screenshot, dah dapat snap gambar resepi kita tadi.
Okey, majlis kita, majlis ilmu kita pun dah nak habis sampai ke ujungnya. Jadi sebelum tu saya jemput sekali lagi Cikgu Kamarul untuk bacaan doa akhir. Okey, alhamdulillah. Okey, kita punya kelas pun dah selesai. Okey, kita tangguhkan kita punya kelas pada petang ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Saya serah kembali kepada MC. Okey, terima kasih Cikgu Kamarul. Dengan itu tamatlah kitanya kelas pada petang ni. Semoga segala ilmu, segala tips, segala resepi yang diberikan itu akan memberi manfaat kepada yang join kelas pada petang ni. Okey, dengan itu saya akhiri kelas kita pada hari ini. Yang mana yang baik itu dari Allah dan yang buruk, yang silap semua tu datang dari saya sendiri.